Baik, insyaAllah, Alhamdulillah kita akan sambung kisah kita berkenaan dengan Zulkarnain dan serta Ya'juj dan Ma'juj. Kita akan sambung hari ini pada ayat yang seterusnya berkenaan ayat ke berapa? 96. 26 dah. 96 dah kan? Kita dah cerita pasal berkenaan Zulkarnain berjumpa dengan kaum tersebut yang hampir tidak dimengerti pembicaraan mereka. Lalu mereka meminta bantuan daripada Zulkarnain untuk bantuan untuk apa? Untuk bina dinding. Dinding itu untuk apa? Untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj daripada buat kerosakan. Maka apa step-step yang dilakukan oleh Zulkarnain? Yang pertama sekali adalah mengumpul kepingan-kepingan apa? Kepingan-kepingan besi, kepingan besi. Lalu apa dilakukan dengan kepingan-kepingan besi tersebut? Di apa? Di mana dia? Kepingan besi dilakukan, maksud disusun sehingga menutup sampai ke puncak di antara dua gunung tersebut. Lalu ditiup menggunakan sebuah alat, ditiup sehingga terkeluar atau jadi api. Lepas tu dituangkan ke atasnya tembaga yang telah dicairkan. Okey. Lalu disambung seterusnya ayat 97. Okey, 97. Jadi kita tengok dalam buku dekat mana kita nak sambung. Okey, lalu Allah sambung di dalam ayat yang seterusnya, ayat 107 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَمَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوا وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا. Fama, maka tidaklah ista'u mereka dapat an yazharuhu untuk mendakinya, wama dan tidak juga istata'u mereka mampu lahu padanya naqaba membuat lubang. Jadi kita tengok dekat sini, maka tembok yang dibina oleh Zulkarnain itu telah siap. Telah siap. Lepas tu Zulkarnain memberi jaminan kepada penduduk kampung tersebut yang mereka ini insya-Allah dengan izin Allah akan terselamat daripada apa? Daripada kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Kita dah cerita betapa ganasnya Ya'juj dan Ma'juj ini, kerana mereka kemana sahaja mereka pergi, mereka akan membawa kerosakan. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, kalau difikir-fikirkan, bilangan Ya'juj Ma'juj ni ramai tak? Ramai kan? Terlampau ramai sekali. Dan kita ada bincangkan juga berkenaan dengan IQ mereka ni. Kalau kita tengok, kalau mereka ramai tu panjat, akhirnya boleh sampai tak untuk keluar? Boleh kan? Kalau fikir logik dia kan ramai, panjat each other akan sampai juga, sampai ke puncaknya. Tapi dekat sini sebab tu kalau tengok kan, perkataan berbeza. Yang sana ista'u, yang sini istata'u. Betul? Nampak tak perbezaannya? Dua-dua makna sama. Kalau dari sudut bahasa Melayu kita, dua-dua makna sama, maknanya mampu. Okey, Allah cakap famasta'u atau Zulkarnain cakap famasta'u, maka mereka tidak akan dapat atau tidak akan mampu untuk memanjatnya. Yang kedua, wa mastata'u lahu naqba, dan mereka juga tidak akan mampu untuk menebuk lubang tersebut. Nak cerita dekat sini, perkataan ini telah apa beza perkataan ista'u dan istata'u? Apa beza? Cuba tengok, find the difference antara perkataan ista'u dengan istata'u. Apa yang kurang? Ta. Betul, perkataan ta. Ini diambil daripada, kalau dari sudut bahasa kan, diambil daripada wazan istaf'ala. Istata'u. Tapi kalau yang pertama ini, ta-nya tu hilang. Ta tu hilang. Menurut pakar bahasa juga, maknanya sama, tetap mampu ataupun tidak, maka mereka tidak akan dapat. Tetapi nak cerita dekat sini, nak mendaki itu lebih senang, maknanya dia bukanlah tak mampu, sebenarnya mampu, daripada nak menebuknya. Istata'u, bila digunakan perkataan wazan daripada istaf'ala tu, maknanya adalah kita akan lagi mampulah sebenarnya untuk menebuknya. Maknanya nak banding panjat dengan tebuk, panjat itu lebih
lebih mudah, lebih relevan untuk mereka lakukan daripada nak tembuk. Okey, sebab apa? Sebab besi yang digunakan ataupun yang dah dibuat dinding tu sangat-sangat tebal. Sangat-sangat tebal. Susah untuk mereka nak tembuk. Jangan kata besi tu, kat rumah kita rumah HDB pun kadang-kadang ada wall yang begitu keras sampai drill saya selalu buat. Saya tak tahulah, saya tak pandai. Nanti bapak saya bising. Oh, susah betul, tak masuk drill. Kita tengok sama je kan. Sana tembok, sini tembok. Tapi saking nak kata ada tembok yang begitu keras sampai pakai drill pun memakan masa yang sangat lama untuk ditembuk. Itu ada alat. Okey. Kalau nak cerita salah, kita tak tahu jugalah teknologi masa kini apa alat yang mereka gunakan untuk tembuk. Tapi nak cerita, susah sangat-sangat bagi mereka untuk menembuknya. Tapi kalau mereka waktu tu ada pemikiran yang agak elok ataupun agak tinggi, mereka dah boleh daki. Tapi kalau dah boleh daki, tak jadi cerita pula kan. Siang pula kiamat sampai antara na'udzubillah. Okey, so maknanya ini adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dekat sini, satu pengajaran yang kita boleh ambil juga, kadang-kadang kita rasa kita ada kemampuan untuk berfikir, kita ada kemampuan untuk faham sesuatu perkara. Tapi kalau Allah tidak datangkan ilham tersebut, kita tak akan dapat, kita tak akan tahu, kita tak akan terfikir. Kan kadang-kadang Rasulullah pernah tahu macam waktu tu memang kita sangat perlukan pemikiran tersebut, tapi tak keluar. Dah esok, dah balik, cerita dah habis baru, ya Allah, kenapa lah tak terfikir nak buat macam itu? Betul tak? Pernah tak? Pernah kan? Sebab apa? Kerana Allah tidak mengilhamkan. Benda tu kita dah tahu. Tetapi kerana Allah tidak mengilhamkan ataupun Allah tidak mengizinkan kita untuk ingat perkara tersebut pada ketika itu. Sama juga baca cerita kisah yang kita bacakan, kisah Nabi Musa dan temannya tu kan, di mana yang ikan tu jatuh, ingat tak? Ikan tu jatuh lalu dia pun terlupa untuk bagi tahu dekat Nabi Musa. Tetapi kerana apa? Kerana memang Allah tidak izinkan untuk mereka ingat tentang perkara tersebut. Tapi bukan berarti kita boleh take for granted. Oh, ni bukan aku lupa ni, Allah tak kasi aku ingat. Tak adalah. Itu kalau kita dah usaha. Contoh, hari ni datang nak bawa buku, semalam dah siapkan buku, dah siap. Pagi ni memang tertinggal. Ada usaha tak? Ada usaha. Memang Allah yang tidak mengizinkan untuk kita bawa buku pada hari ni. Tapi kalau besok nak pergi kelas, buku tak ingat dalam tangan dia. Tahu dah malam tu, mana aku tak buku tak apalah, besok je. Besok dah kalah kabut, mana nak ingatnya, betul? Terus keluar. Sebabnya itu salah siapa? Salah diri sendiri. Sebab apa? Sebab kita tidak ada usaha terhadap untuk nak pastikan dan kita betul-betul nak lakukan perkara tersebut. Jadi walau macam mana pun memang itu semua adalah aturan Allah SWT, sama ada ianya sebagai pengajaran untuk kita ataupun ianya sebagai satu ujian untuk kita. Sebab tak ada take for granted lah. Okay? Jadi seperti mana yang kita telah ceritakan juga last week, sejak dinding ini dibina, hari-hari mereka berikrar untuk pecahkan lubang tersebut. Dan mereka berjaya tak? Mereka berjaya untuk membuat lubang sehingga ternampak pancaran matahari. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, esoknya bila mereka nak sambung perkara tersebut, apa jadi? Dah tertutup semula. Jadi perkara yang mereka lakukan insya-Allah lah sehingga hari ini itu hanyalah sia-sia belaka. Sia-sia belaka saja sebab telah diberikan janji oleh Zulkarnain kepada penduduk kaum tersebut yang tembok ini begitu kukuh dan Ya'juj Ma'juj tak akan mampu untuk panjat, mampu untuk mendaki. Kerana apa? Diceritakan dinding itu begitu licin. So kalau nak panjat pun susah. Orang panjat pun susah, nak panjat tembok lah. Tapi kalau orang bina orang diri sendiri tu mungkin boleh jugalah. Tapi Allah Ta'ala alam, tapi dikatakan mereka memang tidak mampu untuk lakukan perkara-perkara tersebut. Walaupun kita tahu keganasan mereka itu melebihi daripada keganasan manusia biasa. Okey, kalau melebihi daripada keganasan manusia biasa, tapi mereka tetap tidak mampu untuk
keluar daripada tempoh yang telah dibina. Lalu Zulkarnain cakap apa? Qala hadza rahmatun min rabbi. Dia berkata ini semua ni adalah rahmat ataupun belas ihsan min rabbi, daripada Tuhanku. Fa iza jaa wa'du rabbi, fa iza, maka apabila telah sampai wa'du, janji rabbi, Tuhanku, ja'alahu dakka, maka akan menjadikannya hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan adalah janji Tuhanku itu tidak lain hanyalah satu perkara yang benar. Haqqan, janji Tuhanku adalah benar. Kalau kita tengok, ini adalah ciri-ciri orang yang soleh. Kalau kita tengok perbuatan ataupun kejadian tembok yang dibina oleh Zulkarnain itu, yang sehingga hari ini masih kekal, itu adalah perkara yang ajaib atau tidak? Perkara yang ajaib. Kita tidak akan mampu untuk lakukan perkara tersebut. Betapa begitu banyak ataupun besarnya kuasa yang Allah berikan kepada Zulkarnain. Kira macam dia dah tolong kaum tersebut ni daripada kebinasaan tau. Daripada kebinasaan, kita tahu yang Ya'juj ni, wherever they go, orang akan mati. Wherever they go, tanaman akan musnah. Maksudnya tidak ada satu kebaikan pun yang akan datang daripada Ya'juj. Dan Zulkarnain ini telah mampu untuk membina dinding tersebut sebagai penghalang bagi keganasan Ya'juj ni. Tetapi semuanya ini disandarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali kekuasaan. So ini adalah pengajaran dan seterusnya. Apa sahaja kita lakukan di dunia ini menurut kepakaran kita, sandarkan kembali kepada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang cantik lah hari ni, laki dia pergi pasal usually diorang nak ambil untuk orang murah. Sedapnya orang masak. Kembalikan, sandarkan dengan katakan hadza rahmatun min rabbi. Ini semua adalah rahmat daripada Allah. Kerana apa? Walaupun kita telah habis belajar, contoh tiap-tiap minggu pergi kelas masak, ataupun tiap-tiap minggu pergi kelas menjahit, tiap-tiap minggu kita berhabis beribu-ribu dolar untuk kita mendapatkan satu ilmu. Tetapi kalau Allah tidak mengizinkan kita dengan kesihatan, tidak kurniakan kita dengan rezeki dari sudut wang ringgit, dari sudut kesihatan, dari sudut kemampuan, kita tak akan mampu melakukan perkara tersebut. Maka setiap apa kejayaan yang kita dapat dekat dunia ini, semuanya disandarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana tanpa izin Allah, kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita ini mampu berdiri dengan bangga, dan kita ini mampu berdiri dengan jayanya. Kita ini mampu untuk berdiri dengan tanpa ada rasa malu di hadapan manusia yang lain. Semuanya adalah rahmat daripada Allah. Sekiranya ke mana-mana kita pergi, aib kita tu dipaparkan, maka kita tidak akan mampu untuk menghadapi manusia lain. Setiap orang kita punya dosa masing-masing, betul? Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi. Setiap daripada kita ini sentiasa melakukan dosa. Sama ada dosa kecil, sekecil-kecilnya, ataupun dosa besar, sebesar-besarnya. Ada dosa yang kita mampu untuk sembunyikan, dan ada dosa yang kita tidak mampu untuk sembunyikan. Dosa-dosa yang kita mampu untuk sembunyikan, orang tak nampak secara baik. Budak ni baiklah. Tapi orang tidak tahu. Orang tidak tahu tak kali kita sendirian apa yang kita lakukan. Jadi maknanya semua ini, apa sahaja yang kita ada ini, semua kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kira apa pula, dapat anak yang pandai, satu rezeki, dapat anak yang soleh, satu rezeki, dapat suami yang soleh, satu rezeki, dapat suami yang romantik, satu rezeki. Kalau tak dapat, tak ada rezeki ke, ada, kena cari daripada sudut yang lain. Tak bolehlah sempu dapat ke awak.
Betul tak? Kalau semua dapat kat kita, kita lah terpaling ada yang soleh, kita lah terpaling ada suami yang romantik, kita lah terpaling rumah tangga aman, damai, harmoni. Lalu macam mana nak datangkan rasa bersyukur kepada Allah? Kerana apa? Kalau seseorang itu penuh dengan nikmat semata-mata, takut-takut, na'udzubillah min zalik, jatuh dalam golongan orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana cara Allah menunjukkan kasih sayang terhadap hamba-Nya, salah satunya adalah melalui ujian. Kalau tak ada ujian, tak ada ujian. Kalau hidup ni rasa senang aja. Kalau rahmat, alhamdulillah. Tapi kalau ujian, tak ada, macam mana? Kadang-kadang rahmat sentiasa diberikan, nikmat sentiasa diberikan juga, itu merupakan satu ujian. Sama ada kita ini sadarkan kesyukuran kita terhadap Allah, atau kita rasa dah cukup dah amalan kita. Sebab Allah bagi yang baik je. Tidak begitu. Okey, setiap apa yang, sebab apa dunia ini adalah tempat ujian. Bukan tempat nikmat. Kalau esok masuk syurga nanti, lainlah cerita. Kalau esok masuk syurga, lain cerita. Esok masuk syurga memang tak ada ujian. Tak ada ujian, tak ada tanggungjawab, tak ada solat tak payah. Semua tak payah. Solat tak payah, zakat tak payah, apa lagi? Puasa tak payah. Apa awak nak cakap je. Betul? Itu nanti dekat syurga. Memang tak ada ujian. Nikmat semata-mata. Kerana apa? Kita telah bersusah payah lakukan perintah Allah dan Rasulullah SAW di dunia ini. Sebab dunia ini memang tempat ujian. Seperti mana kita baca dalam surah Al-Kahfi awal tadi tu kan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ini memang tempat ujian untuk diuji di antara kita ni, mana yang paling nak beri yang terbaik, atau mana yang nak dari hari ke hari selalu menuju ke arah kebaikan. Okey, Allah tidak suruh kita beri yang terbaik, tetapi Allah nak tengok dari hari ke hari kita makin nak belajar, makin nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin nak kenal siapa Allah tu, nak kenal siapa Rasulullah, nak kenal macam mana nak bangkitkan rasa cinta terhadap Allah dan Rasulullah. Okey, jadi lalu setelah disadarkan ujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diberitakan apa? Fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Maka apabila sampai janji Tuhanku, maka tembok itu akan apa? Akan musnah. Maknanya tiada apa yang akan kekal di dunia ini, walau bagaimana kukuh pun, walau macam mana kuat pun, walau macam mana berkuasa pun, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan kekal. Tiada satu makhluk pun akan tinggal apabila hari kiamat akan datang. Jadi siapakah makhluk yang terakhir yang akan tinggalkan dunia ni? Kan Allah janjikan di dunia ni siapa yang akan tinggal? Allah je. Semua makhluk akan dimatikan sebelum the next one. Betul? So siapa makhluk terakhir yang akan balik? Siapa? Dari golongan, saya tanya dari golongan mana dulu? Kita ada golongan, kita ada makhluk apa? Manusia, apa lagi? Manusia, malaikat, jin, syaitan, tumbuh-tumbuhan, kenek-kenek tu. So makhluk mana yang terakhir yang akan dimatikan? Malaikat apa? Malaikat yang mencabut nyawa. Ya, akhirnya dia akan diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Okay, jadi kalau kita lihat kat sini, apa yang dimaksudkan dengan janji Allah ni? Janji apa? Janji hari kiamat. Kerana Allah dah janji, dan kita semua umat Islam tahu, mana yang belajar semua tahu bahawa dunia ini sementara, sampai satu ketika dunia ini akan hancur. Kerana itulah hari kiamat, dunia ini akan binasa.
Okey, dan seperti mana yang kita tahu, Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan satu di antara 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini berlaku setelah kematian Dajjal pun. Maknanya fitnah yang terbesar tu dah tak ada dah. Selepas itu baru Ya'juj dan Ma'juj akan dibinasakan. Okey, dan siapa yang membinasakan Ya'juj Ma'juj? Sekali yo. Kan, siapa yang binasakan Ya'juj Ma'juj? Allah Subhanahu wa taala. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mampu dibinasakan oleh manusia kerana kekerasan mereka terlampau orang kita lain level. Okey, yang bunuh Dajjal siapa? Nabi Isa alaihi salam bersama tentera-tenteranya lah, dan di antara tenteranya itu adalah Imam Mahdi. Okey, jadi lepas dah dibunuh Dajjal, lepas Allah perintahkan Nabi Isa untuk bawa semua ni orang-orang yang beriman atau tentera-tentera ini untuk bersembunyi di sebuah gunung yang dinamakan sebagai Gunung Tur. Okey, gunung ke bukitnya je lah. Okey, Jabal Tur. Okey, dia suruh dia sembunyi. So bila dah ada sembunyi, maka tembok tu pecah, maka dikatakan, tengok dekat dalam ni ada tak ayat Quran ni? Kejap saya bacakan. Ada dalam surah Al-Anbiya disebutkan. Saya bacakan sekejap. Seperti yang saya cakapkan, cerita ini kadang-kadang dia bukan ada dekat satu surah saja, dia ada dalam pelbagai surah. Saya nak bacakan juga ayat tu sekejap. Mana ke ayatnya? Okey, dalam surah Al-Anbiya ayat 96 Allah cakap apa? Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Apa maksudnya? Dan apabila terbuka tembok yang mereka Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Semaknanya apabila tembok pecah dia semua akan berderum turun untuk apa? Untuk mereka pergi menghancurkan ke mana sahaja mereka pergi. Nak kata ramainya golongan mereka ni, sampai waktu mereka nak hancurkan bumi ni, mereka akan sampai di satu tempat. Kejap saya pun tak ingat mana tempat tu. Tempat tu di mana ada satu tasik. Okey, Allah tahu lah tasik kan air dia banyak tu lah. So maknanya Ya'juj Ma'juj dia ramai sangat sampai ada first golongan tu dia minum air dah habis kering kontang dah atas itu. So maknanya yang last keluar ni bila sampai dia tengok nak minum dah tak ada. Okey, dan diceritakan sampai dia cakap aku bersumpah dulu kat sini memang ada air. Tapi time tu orang tak dapat nak minum dah. Sebab apa? Dah kering kontang dah. Dah habis ini dah boleh the first golongan Ya'juj Ma'juj yang keluar. Sebab ramai sangat. Kita kalau semua manusia minum air laut tu orang habis lah. Yang ni Ya'juj Ma'juj minum sampai kering. Sebab apa? Sebab ramai sangat mereka tu terlampau ramai. Okey, so maknanya janji Allah apabila mereka ini telah terlampau ramai, maka Nabi Isa dan putranya berdoa kepada Allah, lalu Allah menghantar sejenis ulat yang mana dikatakan Allah hantar surat tu untuk kira macam dia akan matikan melalui leher itu, lalu mereka akan mati berkelimpangan. So maknanya tentu dunia ni atau tempat itu tersebut dipenuhi dengan bangkai-bangkai. Kerana apa? Bila Nabi Isa keluar daripada tempat persembunyian tu, bila dia keluar dia tengok, dia kata tak ada satu tempat pun yang mana tak ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Dan ketika itu dunia ini terlampau busuk. Dia tak cakap Ya'juj Ma'juj, kalau MPH tu penuh dengan lipas mati je pun dah busuk. Baru MPH pun je. Belum satu Singapura. Singapura ni pun kecil kan? So bayangkan, ngeri tak ngeri, geli tak geli. Lalu Nabi Isa pun bermohon kepada Allah SWT. Lalu Allah hantarkan burung-burung yang dikatakan burung-burung tersebut
lehernya seperti leher unta. Macam mana Allah Ta'ala alam lah, nak bayangkan susah. Tetapi apa tugas burung-burung ni? Untuk angkat mayat-mayat Ya'juj Ma'juj ni untuk dibuang ke tempat yang lain. Lalu Allah turunkan hujan. Maka dikatakan dunia ketika itu menjadi dunia yang sangat indah. Sangat indah. Kerana apa? Kerana telah terjadi yang perosak ni antara perosak-perosak waktu kiamat ni, inilah Dajjal dengan Ya'juj Ma'juj tu. Lepas tu dah tanda-tanda yang seperti matahari terbit daripada barat, keluarnya binatang bernama Dabba dan sebagainya, yang bukan melakukan kerosakan, tetapi yang melakukan kerosakan ni dah berlaku. Okey. Jadi maknanya itu adalah janji yang Allah dah katakan di dalam Al-Quran, dan janji-janji Allah ini adalah benar. Okey, setiap apa yang walau macam mana kuat pun tetap akan hukum. Maka nama ada Rabbi haqqo, tak ada. Okey, jadi apa akan jadi? Jadi apabila Ya'juj Ma'juj akhirnya berjaya mendaki atau mana budi ini, maka kiamat pun akan berlaku tidak lama kemudian. Lalu disambung ayat seterusnya, wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Wa tarakna, dan kami pun kami tinggalkan ba'dahum, sebahagian dari mereka, yawma idzin, pada hari itu, yamuju, bergelombang atau bercampur, fi ba'd, dalam sebahagian yang lain. Wa nufikha fis suri, dan maka akan ditiuplah sangkakala, fajama'nahum jam'a. Apa maksudnya? Wa tarakna ba'dahum ya'muzu, maksudnya pada hari kiamat nanti, apabila telah berakhirnya, telah berlakunya segala tanda-tanda kiamat yang besar ini dah berlaku, makanya golongan-golongan manusia ini akan bercampur, akan mana-mana je lah pergi, betul? Mana-mana je lah pergi. Dan saat ini dikatakan memang tidak ada orang yang beriman. Saya dah ceritakan juga dalam kelas yang lepas, setiap orang yang beriman akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum sangkakala ditiup, sebelum dunia ini betul-betul hancur. Okey, dan ketika itu rahmat Allah begitu besar sehingga pun walaupun tidak ada keimanan di hati, tetapi apabila lafaz Allah di mulut, Allah tetap akan matikan orang tersebut. Kerana apa? Dahsyatnya, ini adalah salah satu bukan kelebihan lah umat Nabi Muhammad yang akan tempuh. Setiap perkara kedua yang terbesar, yang pertama adalah menempuh Dajjal, yang kedua adalah menempuh hari kiamat. Tetapi insya-Allah semoga-moga kita ini bukanlah di kalangan ataupun di golongan mereka yang akan berjumpa dengan Dajjal, yang akan berjumpa dengan Ya'juj Ma'juj, dan juga yang akan berjumpa dengan hari kiamat lah. Kalau berjumpa dengan hari kiamat ni dah worst case ni, dah kes teruk sangat ni. Sebab apa? Sebab dah di kalangan orang yang tidak beriman, dan kita tak nak berada di dalam golongan tersebut. Okey, dan apabila seorang Islam orang-orang yang beriman telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara terakhir sebelum dunia ini kiamat akan apa? Al-Nifakha fis Suri, akan ditiup sangkakala. Siapa malaikat yang meniup sangkakala? Malaikat Israfil. Kalau malaikat Israfil itu tugas tiup sangkakala, jadi malaikat Israfil itu buat apa sekarang? Pernah terfikir? Kan malaikat semua ada tugas-tugasnya kan? Okey, malaikat maut, kita tahu malaikat maut tugasnya cabut nyawa. Dan kita tahu setiap saat mesti ada orang yang meninggal. Malaikat apa lagi? Malaikat Mikail tugasnya membawa. Malaikat Mikail tugasnya membawa. Rezeki. So rezeki berpelbagai rezeki lah. Hujan, turunkan hujan, membawa rezeki kepada manusia itu dipandu malaikat Mikail. Malaikat apa lagi? Malaikat Raqib dan Atid sentiasa bekerja.
tak pernah ada rest. Kan kita bekerja. Apa tugas malaikat rakib hati? Cantikkan dan kiri. Malaikat muka nakir pun sudah ada kerja. Betul? Sebab setiap saat ada orang meninggal, setiap saat ada orang masuk alam barzah, maka dia pun busy. Malaikat apa lagi? Malaikat Jibril turun wahyu, tapi malaikat Jibril merupakan ketua kepada malaikat, so busy juga. Malaikat apa lagi? Malaikat Malik busy tak? Busy jugalah, sebab neraka dah ada. Cuma kita belum na'udzubillah misalnya. Malaikat neraka dah ada, so memang dia jadi penjaga kan, penjaga neraka tersebut. Malaikat Ridwan menjaga syurga pun dah ada. Ada orang ke tak ada orang ke tetap kena jaga. Busy juga. Tinggal malaikat Israfil tugasnya tiap sangka-sangka. So dia buat apa sekarang? Dikatakan malaikat Israfil ni apa yang sedang dilakukan? Sedang standby. Standby maksudnya apa? Contohlah di sangkakala kan, mikrofon saya di sangkakala, begitu dekat malaikat Israfil dengan sangkakala, apabila diperintahkan oleh Allah, tugasnya terus meniup. Seram tak seram? So anytime Allah cakap kiamat, maka terus akan ditiup sangkakala. Dia bukan macam kita standby. Nanti standby kan apa, budak balik sekolah kita boleh baring, boleh masak, boleh ke rumah kan. Tak ada malaikat Israfil standby. Memang itu tugasnya. Standby ni memang standby depan sangkakala. Bila mana Allah perintahkan, maka terus akan ditiup. Dia akan ditiupkan sangkakala tersebut. Apabila ditiup sangkakala tersebut, maka binasalah bumi ini dan segala apa yang isi yang ada di dalamnya. Semua isi yang ada di dalamnya. Okay, so sangkakala ada banyak pendapat lah. Ada kata tiup 2 kali, ada kata tiup 3 kali dan sebagainya. Yang penting yang perlu kita tahu, ditiup sangkakala maknanya dunia binasa, ditiup sangkakala maknanya dibangkitkan kembali segala-gala makhluk yang telah diciptakan oleh Allah start daripada Nabi Adam sehinggalah makhluk yang terakhir sekali. Lalu apa? Fajama'nahum jama'a. Maka kami akan kumpulkan mereka semuanya ini di mana? Di padang mahsyar. Lalu ini adalah perkara yang seterusnya kita nak tahu juga. Kita nak dikumpulkan di padang mahsyar ini di dalam golongan yang mana? Kita nak berada di dalam golongan mahsyar ini seperti apa? Seperti apa? Ada yang dikatakan sekarang ni tak lama lagi kita akan masuk Zulhijjah. Selalu Zulhijjah kalau kita tak dapat pergi haji, kita digalakkan untuk lakukan apa? Lakukan ibadah korban. Dan ada yang bertanya, betul ke kalau kita buat korban nanti binatang tersebut akan jadi tunggangan kita pada hari kiamat? Betul tak betul? Wallahu ta'ala alam, kerana hadis yang berkenaan perkara tersebut adalah hadis dhaif. Apa maksud hadis dhaif ni? Hadis dhaif ni maksudnya perawi ni maknanya yang sampailah, yang menyampaikan itu sampai ke Rasulullah tu. Ada yang dikatakan tidak, orang kata senang katalah cannot be trusted. Suatu digantikan. Sebab hadis ni sangat-sangat, kalau belajar kan, hadis ni sangat-sangat tinggi level untuk kita kategorikan hadis itu sebagai hadis yang sahih. Contoh saya bagi contoh satu je. Dan secara basic dia ada lima perkara lah yang perlu ada untuk jadikan hadis itu sebagai hadis sahih. Hadis sahih tahu tak apa? Hadis sahih maknanya hadis autentik lah, yang mana kita boleh beramal dengannya. Okay? So di antara sebagai satu, di antara ciri-ciri hadis yang sahih ini adalah perawi dia, maknanya setiap sahabat yang menyampaikan itu mestilah seseorang yang mempunyai hafalan yang begitu kuat. So maknanya kalau hafal so-so kan, kalau macam hafal kadang-kadang macam terlupa sikit-sikit aja, terus hadis tu jatuh jadi hadis sahih. Begitu pentingnya perawi yang meriwayatkan hadis tersebut untuk mempunyai hafalan yang kuat. Okay, jadi mana kalau jumpa hadis sahih memang boleh beramal dengannya lah. Kalau hadis dhaif depends. Okay,
Tetapi walau macam mana pun ada hadis ada banyak kategori lah. Di bawah kira first level is sahih, second tu adalah hasan. Hasan maknanya dia tak mencapai salah satu dari kategori 5, tapi bukan yang 4 perawi yang can be trusted tu, tempat yang lain. Okay, dalam sebuah hadis hasan ada mengatakan setiap tanduk-tanduk apa yang lagi ada tanduk dan ada kuku, yang penting Allah Ta'ala, saya lupa hadisnya. Yang penting apabila kita lakukan korban tersebut, sebelum darah tu jatuh ke bumi, bila kita sembelih, darah jatuh ke bumi cepat ke lambat? Cepatlah. Ada orang kata tu movie kan, hitung ada slow motion, tak ada betul. Sembelih kambing ke unta ke lembu ke apa saja binatang ternakan, darah tu akan terus jatuh ke bumi. Sebelum jatuh ke bumi tu darah tu dah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan tersebut telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu besarnya signifikansi ibadah korban tersebut. Sebab itu sekiranya kita mampu, kita amatlah digalak-galakkan untuk kita lakukan ibadah korban tersebut. Kalau mampu, tapi sekarang kat Singapura dah tak ada. Sekarang dah tak ada. Kira yang agak mahal yang boleh kita dapat kambingnya adalah daripada Australia. Kalau mampu nak buat yang mahal, buat yang mahal. Kalau tak mampu nak buat yang mahal, buat yang murah. Sebab apa? Allah tidak memandang sama ada you buat korban ni paling mahal ke paling murah, tidak. Tapi mengikut kepada kemampuan yang kita ada. Kalau tahun ini kita mampu untuk buat sebahagian daripada lembu pun, buatlah. Walaupun tak apa ke sebahagian daripada lembu macam lokek je untuk kamu, tak apa. Sebab itu yang awak mampu. Kalau awak mampu untuk buat lebih, cari kalau awak mampu untuk keluarkan lebih, carilah mana tempat-tempat lagi yang memerlukan. Macam contoh kalau sekarang ni kan, kalau nak buat korban dekat Palestin, mahal. Satu kambing boleh jejak 500. Sebab apa mahal? Sebab apa satu binatang tu mahal? Boleh jadi dua sebab. Sama ada binatang tu besar, memang besar, ataupun perlu melalui berbagai prosedur. Betul, nak masuk Palestin sekarang bukan mudah. So ada banyak prosedur, mungkin Allah Ta'ala alam. Satu kali kita kalau pergi dekat Indonesia, harganya agak murah kan. Indonesia, Yaman pun agak murah. Kerana kambing mereka itu tidak begitu besar. Ada yang katakan macam dekat Indonesia, contoh yang korban itu harga 110, 150 ada. Tetapi dikatakan saiz kambing itu lebih kurang saiz kucing. Sebab apa? Kecil, kambingnya kecil. Sebab tu mereka mampu untuk menjual murah. Tapi itu semua tidak menjadikan, tak kisahlah, orang kata tak kisah. Yang penting kita tanamkan niat kita. Sebab sekarang nak pergi haji pun susah. Nak pergi haji pun bukan mudah. Okay, saya pernah macam contoh tahun ni, permit nak dapatkan haji sahaja 10,000 USD. Permit. Belum hotel. Betul, sebab tu pergi haji sangat ini bertemu orang tu kaya lagi lah. Orang yang mampu. Dan mampu, kalau nak cakap pasal mampu saat ini pun bukan hanya mampu dari segi kewangan, mampu dari segi kota. Betul, ada mampu daripada segi macam-macam faktor nak kena lihat. Kalau rezeki dah ditetapkan, memang insyaAllah kita akan sampai satu hari nanti, insyaAllah pasti akan sampai. Kalau memang rezeki kita. Tetapi orang kata umur kita pun kita tak tahu sampai bila. Ajal kita pun kita tak tahu sampai bila. Nak jumpa Ramadan tahun depan belum tentu. Nak jumpa malam ni pun belum tentu. Betul tak? Kita tidak akan mampu untuk garanti apa-apa dalam kehidupan kita. Jadi selagi mana kita mampu, selagi mana kita boleh, kita lakukan ibadah-ibadah yang orang kata tak memerlukan begitu banyak energi kita, tetapi orang kata
ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT itu begitu tinggi. Begitu tinggi. Jadi Allah tak cakap kalau awak korban satu kambing dengan awak korban sebahagian lembu, pahala dia berbeza. Tidak. Tidak, tapi mengikut kepada kemampuan kita. Sebab tu saya galakkan sangatlah, the least you can do is one part of the lembu. So one part of the lembu tak sampai $100 pun. Less than $100. Apa dia? Lembu. One part. Tu ada tengok kat mana. Macam ada sekarang yang paling affordable adalah lembu kat India. Kalau lembu kat India, lembu kat Cambodia mahal. Lembu kat mana lagi? Kalau Malaysia saya tak pasti. Kalau macam lembu kat India, sekarang ni lembu yang paling murah adalah lembu kat India. Okay, kalau you do one part of it, then less than 100. Okay, so mari cari mana yang mampu lakukan. Kerana ini semua ni adalah saham-saham yang kita nak kumpul dekat akhirat kelak. Sebab kita tahu kita ni manusia penuh dengan dosa. Semoga-moga sebelum kita ditarik ajalnya, kita sempat untuk bertaubat di atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi dalam masa yang sama juga, perkara-perkara yang wajib kita lakukan dekat bumi ini atas perintah Allah dan Rasul pun belum tentu diterima. Betul, kita boleh confirm tak Allah terima amalan kita? Tak confirm. Sebab tu kita orang kata apa, kita combo kan dengan amalan-amalan yang tidak wajib ni lah. Sebab apa? Untuk komplement, untuk menambah amalan-amalan wajib kita yang mungkin terlepas pandang. Atau mungkin antara amalan-amalan wajib kita ni mungkin keikhlasan kurang ataupun tidak begitu sempurna. So kita tambah dengan amalan-amalan yang lain ni yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kerana amalan ibadah korban ni kan rasa-rasanya macam kita yang nak berkorban. Tetapi tidak. Kita lakukannya bukan untuk orang lain, kita lakukan untuk diri kita sendiri. Dan kerana kita lakukan untuk diri kita sendiri, kita dapat pahala, orang lain juga dapat manfaat daripada apa yang kita lakukan. Betul tak? Sebab apa? Apabila kita lakukan korban, daging-daging tersebut akan diagih-agihkan kepada mereka yang sangat memerlukan. Mungkin bagi kita nak makan daging tu senang. Kita bukan makan daging hari raya je, betul tak? Hari raya je kan makan daging? Tak. Ada ketikanya ada orang hari-hari boleh makan daging. Hati-hatilah. Gaul pula kan. Kan? Maksudnya kita ni alhamdulillah rezeki ni ada. Kita nak makan ayam hari ni, besok ikan, besok daging, kita boleh mampu untuk pilih. Tetapi setengah orang tidak. Lagi-lagi di luar sana yang mana memang tak ada kehidupan sebegitu untuk mereka. Ada yang memang setahun sekali tu je lah dapat makan daging. Kita tak payah cakap luar lah, Indonesia sendiri, jiran-jiran kita ni. Okay? Setahun sekali tu je lah yang dapat daging yang sikit tu daripada hasil-hasil orang-orang yang lakukan korban. Itu je lah saat mereka dapat rasa makan daging kambing ke, daging lembu ke, daging unta ke dan sebagainya. Okey, jadi banyak sangat kebaikan yang kita boleh raih daripada ibadah korban tersebut. Jadi jauh menyimpang macam makna jamaah sebenarnya daripada masyarakat nanti yang pasti kita kena ingat segala amalan kita dekat dunia ini, segala ibadah yang kita lakukan ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kemampuan, every year boleh buat. Kalau tak ada kemampuan, jawab lat-lat. Terserah. Satu, kalau ada kemampuan, sila lakukan setiap tahun digalakkanlah. Sebab apa? Setiap kali kita lakukan ibadah korban, orang akan meraih manfaat daripada korban kita. Tapi kalau kita nak kumpul duit untuk korban ni pun susah sah. Tak apa. Mungkin tahun ni contoh kita keluarga, betul? Kita ada anak-anak, ada suami, ada keluarga. So contoh kalau macam dulu saya tukang-tukang. Tahun ni tahun ni suami buat, tahun depan saya buat, tahun depan anak seterusnya. Tapi sebab
Sekarang ada lembu, yang saya cakap lembu India tadi tu kan. Lembu India tu yang itu harganya boleh share nama 7 orang. Boleh share lembu, boleh share 7 orang. Okay, kalau kita ambil, tak kisahlah mana pun, lembu India harganya 499 sahaja. So kalau kita nak lakukan, maknanya kita usaha cari yang mana. Tapi jangan sembarang orang pula awak pergi. Mesti orang yang dipercayai lah. Okay? Jadi kalau ada kemampuan silakan. Nak ganti-ganti, nak buat 2 tahun sekali, 3 tahun sekali pun tak kisah. Tapi yang penting, poin yang saya nak bagi adalah kalau mampu, lakukan. Tak mampu, tak apa. Jangan sampai awal nak korban, lepas tu kat rumah tak ada makan pula. Janganlah. Okay? Mampu, definisi mampu terserah kepada individu masing-masing. Saya tak boleh tentukan awak mampu atau tidak. Okay? Sebabnya awak tahu, okay, kalau ada kelebihan, dan kita lakukan korban. Kalau tak ada, okay, tak apa. Kita berazam untuk lakukan pada tahun yang seterusnya. Okay? Tapi korban setahun sekali je lah. Jangan awak setiap bulan lah, tak ada korban itu dah kena scam lah tu namanya. Okay. Baik. So, maka ini adalah merupakan ayat yang terakhir berkenaan dengan peristiwa Zulkarnain dan Yajuj Majuj. So alhamdulillah kita dah telah pun cerita keempat cerita yang penting di dalam surah Al-Kahfi ini. Jadi mari kita lihat sedikit di dalam buku. Dalam buku kan, model kepimpinan Zulkarnain. Samalah dekat slide ni kan. So maknanya ini adalah perkara penting yang kita boleh lakukan untuk kita contohi dalam kehidupan seharian kita. Okay? Tapi saya bukan pemimpin Zah. Pemimpin ini bukan setakat pemimpin negara je. Kalau kita nak mendidik anak-anak pun kita nak memimpin mereka ke jalan yang benar kan. Kalau kita ada, kalau kita seorang guru pun kita nak memimpin anak-anak murid kita ke jalan yang baik. Jadi kita tengok ciri-ciri kepemimpinan yang hebat seperti mana yang Zulkarnain pamerkan. Yang pertama sekali kena berani dan kuat. Yang penting berani. Jadi keberanian untuk melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keberanian ini pun tak semua orang ada. Betul? Tak semua orang ada keberanian untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lalu adil dan berhikmah. Ini pun penting kerana bila kita nak berdakwah, kita nak memimpin, hikmah itu sangat diperlukan. Okey, kita kalau memimpin dengan mulut yang celupa, dengan kata-kata yang tidak baik, orang itu akan lebih menjauh. Tapi kalau kita nak orang itu lagi dekat dengan agama, maka kita ini sendiri perlu menjadi contoh yang baik. Contoh yang baik, keluarkan kata-kata yang baik, nasihat yang baik dan sebagainya. Jadi, itqan dan saling bekerja sama. Itqan ni apa maksudnya? Itqan ni lebih kepada istiqamah ataupun tetap dengan pendirian dan saling bekerja sama. Seorang pemimpin yang baik ataupun seorang pendakwah yang baik adalah bukan dia je betul dia akan bila diperlukan bantuan, diperlukan pertolongan, maka dia minta pertolongan. Kalau kita tengok Zulkarnain dia punya kuasa kan, tetapi dia minta pertolongan daripada kaum tersebut tak? Minta. Fa'inuni biquwwah. Bantulah aku daripada sudut kekuatan. Okey, daripada sudut kekuatan. Maka dia minta bantuan, dia merendah diri, minta bantuan daripada kaum-kaum tersebut. Okey, tawaduk dan syukur. Akhir sekali perlu ada sikap berendah diri kerana setiap apa yang ada pada kita ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk kita sentiasa bersyukur kepada rahmat. Okey. Lalu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala-gala kelebihan yang diberikan oleh Allah itu manfaatkan sepenuhnya. Jangan kita ambil kesempatan di atas kelebihan yang Allah berikan. Jangan kita gunakan kelebihan yang Allah berikan untuk diri kita semata-mata. Tetapi beri manfaat. Kembalikan manfaat tersebut kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada sahabat anda dan sebagainya. Okey?
sikap hijrah dan islah. Berhijrah dapat menajamkan pemikiran dan meluaskan pemikiran. Sifat empati dan saling membantu dapat dididik. Boleh hijrah diiringi dengan sifat islahkan masyarakat. Suatu orang kata bila kita travel luas pemandangan, makin bertambah matang pemikiran. Betul. Okey, sebab kalau kita duduk dekat Singapura je tak pergi mana-mana, kita rasa Islam memang macam itu je. Sebab Islam dekat Singapura dengan Islam dekat negara lain sama lah. Tak sama, berbeza. Okay, sebab tu tak boleh, sebab tu masyarakat kita ni kadang-kadang suka sangat judge orang. Ya asal dia sembahyang macam itu, ya asal dia pakai tudung macam itu, ya asal dia macam ini, ya asal dia macam itu. Sebab kita rasa macam kitanya Islam je yang betul, orang Islam semua salah. Sebab apa? Kurangnya berhijrah, kurangnya pergi ke tempat orang untuk belajar dan sebagainya. Ini kalau ada kemampuan yang kedua. Pergilah berhijrah, pergilah travel, pergi tempat-tempat negara-negara lain yang ada orang Islam dan lihat bagaimana mereka amalkan agama Islam itu. Okey, saat bila kita lakukan tersebut, maka minda kita akan terbuka. Kita akan jadi seseorang yang lebih menerima, terbuka untuk menerima perubahan. Okey, bukan kita je betul. Okey, semuanya sentiasa belajar. Okey. Dan sekiranya salah pun, kita akan ada sifat empati tersebut untuk kita didik orang tersebut dengan penuh hikmah. Okey. Dan akhir sekali peristiwa Yajuj dan Majuj ini adalah sangat penting kerana belajar berkenaan dengan hari kiamat penting untuk kita sentiasa letak diri kita ini, mengingatkan diri kita ini yang sebenar-benarnya dunia ini adalah sementara, hari kiamat itu pasti, dan apa sahaja kita lakukan dekat dunia ini mesti sentiasa diiringkan dengan apa yang kita akan dapat pada hari kiamat kelak. Faham tak? Sebab apa sahaja kita lakukan, segala kebaikan ataupun segala tindak tanduk kita di muka bumi ini, segala perilaku kita ini, kalau kita sentiasa iringkan dengan ingatan terhadap hari kiamat, maka kita tidak akan terpesong. Maka ibadah kita, kelakuan kita, akhlak kita tidak akan jauh daripada apa yang telah diajarkan oleh agama kita. Okey, wallahu taala alam bisawab.